Kau tahu apa yang paling buat rakyat Malaysia rasa panas tahun 2026 ni? Bukan pasal harga minyak, bukan pasal politik, tapi pasal apa yang ada dekat atas jalan raya Australia, Eropah dan Amerika Selatan sekarang. Kereta yang ada label Made in Indonesia. Bayangkan, masa kita masih berdebat pasal harga cukai jalan kenderaan elektrik dekat Malaysia, syarikat automotif Indonesia dah pun memecut ke depan dengan kelajuan yang tak masuk akal. Ini bukan lagi cerita pasal mereka pasang kereta jenama Jepun. Ini cerita pasal macam mana Indonesia dah jadi the new China dalam industri kereta Asia Tenggara. Aku ada satu cabaran buat kau yang tengah tonton ni. Cuba kau tanya kawan-kawan kau, apa nama syarikat kereta buatan Indonesia yang paling dominan sekarang? Aku berani potong jari, 8 daripada 10 orang takkan tahu jawapannya. Tapi bila video ni habis nanti, kau bakal jadi orang yang paling berilmu dalam kumpulan WhatsApp kau pasal perang ekonomi ni. Jadi, tekan butang subscribe sekarang. Kawan aku pernah cakap, Malaysia tak payah risau sebab kita ada Proton dan Pro 2 yang dah lama bertapak. Aku cakap dekat dia, kau tengah tidur ke apa? Data 2026 tak pernah tipu. Bantu aku buktikan kawan aku tu salah dengan sokong channel ni sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kita kena mulakan dengan satu kebenaran yang pahit untuk kita telan sebagai orang Malaysia. Indonesia bukan lagi sekadar pasaran besar dengan 270 juta orang. Mereka sekarang adalah hub pengeluaran nombor 1. Kalau tahun 2023 dulu, kita dah nampak jualan mereka mencecah 1 juta unit, tahun 2026 ni, angkanya dah jauh meninggalkan kita. Tapi yang buat orang Malaysia tercengang bukan setakat jumlah jualan, tapi apa yang mereka jual dan ke mana kereta itu pergi. Mari kita bercakap pasal Wuling Motors Indonesia. Kalau dulu orang pandang sebelah mata sebab jenama Cina, sekarang orang Malaysia terbeliak mata tengok harga Wuling Air EV atau model-model terbaru 2026 mereka. Di Jakarta, kereta elektrik yang canggih boleh didapati pada harga bawah RM70,000. Di Malaysia, kita masih tercari-cari di mana kenderaan elektrik yang mampu milik untuk rakyat marhaen. Kilang mereka dekat Cikarang tu bukan setakat buat kereta untuk orang tempatan mereka, tapi dah mula jadi hub ekspor utama ke rantau ini. Tapi Wuling itu baru permulaan. Pemain yang paling agresif yang buat industri kita risau ialah Hyundai Indonesia. Pada tahun 2022 mereka buka kilang, tapi masuk tahun 2025 dan 2026, kilang itu dah jadi macam kilang emas. Kapasiti mereka dah mencecah 250,000 unit setahun. Dan yang paling pedih untuk kita dengar, Hyundai Ioniq 5 yang orang Australia bangga-banggakan tu sebenarnya datang dari Cikarang, Indonesia. Bukan dari Malaysia. Kenapa mereka pilih Indonesia dan bukan kita? Bukan sebab upah buruh murah semata-mata. Itu pemikiran zaman lama. Sebab utamanya ialah nikel. Ini yang Malaysia tak ada. Indonesia memegang deposit nikel terbesar di dunia. Dalam dunia 2026, nikel adalah minyak baru. Tanpa nikel, tak ada bateri kenderaan elektrik. Indonesia bijak. Mereka tak nak jual nikel mentah lagi. Mereka paksa syarikat gergasi macam LG, CATL dan Panasonic datang bina kilang bateri dekat tanah mereka. Jadi, rantaian bekalan mereka lengkap dari Lombong kat Sulawesi, bawa pergi tempat pemprosesan, masuk kilang bateri kat Karawang. Lepas tu terus masuk dalam badan kereta. Semuanya dilakukan di dalam negara. Tak ada negara lain dekat Asia Tenggara yang ada ekosistem selengkap ini. Sekarang, kita kena sebut pasal satu nama yang selalu jadi bahan jenaka, tapi sekarang dah jadi simbol nasionalisme mereka, iaitu SMK. Dulu orang kata SMK ni projek politik atau projek pelajar sekolah vokasional saja. Tapi tahun 2026, SMK dah membuktikan yang mereka boleh hasilkan kenderaan komersial yang lasak untuk kegunaan domestik secara meluas.
Walaupun saiz syarikat ni belum boleh lawan gergasi macam Toyota, tapi impak psikologinya besar. Ia menghantar mesej kepada dunia bahawa Indonesia mampu membina industri automotif tempatan dari bawah. Kita balik semula ke Malaysia. Kita ada Proton dan Pro 2. Kita patut bangga? Ya, memang patut. Proton selepas bergabung dengan Geely pada tahun 2017 dah berubah 180 darjah. Model-model terbaru kita memang kualiti antarabangsa. Kita pun dah ekspor ke Pakistan, Brunei dan beberapa negara Afrika. Pro 2 pula masih kekal sebagai raja jalanan kita. Myvi dan Axia masih tak ada lawan di Malaysia. Tapi masalahnya, kita masih dianggap jago kampung. Pro 2 masih belum buat lompatan besar untuk ekspor ke 80 buah negara macam yang Toyota Indonesia buat. Tengok data 2026 ni, baik-baik. Toyota Indonesia dah ekspor ke lebih 80 negara. Mitsubishi ekspor dari Indonesia sampai ke Eropah. Honda pun sama. Malaysia pula macam mana? Kita masih fokus nak jaga pasaran dalam negara. Persoalannya, sampai bila? Bila Indonesia dah mula kawal pasaran kenderaan elektrik dengan insentif cukai 10 tahun yang mereka beri kepada pelabur asing, syarikat-syarikat besar yang dulu mahu datang ke Malaysia, semua dah pusing balik ke Jakarta. Ini adalah realiti persaingan pelaburan yang kita tengah hadapi sekarang. Adakah kita patut panik? Mungkin belum masanya untuk panik, tapi sudah masanya untuk risau. Namun, janganlah korang rasa terlalu sedih. Malaysia ada satu senjata rahsia yang Indonesia pun cemburu, yaitu semikonduktor. Kereta moden tahun 2026 bukan sekadar besi dan bateri, tapi ia adalah komputer bergerak. Malaysia adalah antara pemain utama dunia dalam pembuatan chip. Kalau kita guna kelebihan ni untuk bekerjasama dengan Proton dan Geely, kita boleh kawal otak atau kecerdasan kereta itu sendiri. Indonesia mungkin ada nikel, tapi kita ada CX. Masalahnya sekarang, adakah kita cukup cepat untuk integrasikan dua benda ni? Masa makin suntuk. Tahun 2026 adalah tahun penentu. Kalau kita masih selesa dengan cara lama, kita akan tengok rakyat Malaysia sendiri yang akan mula minta kerajaan mudahkan urusan nak import kereta dari Indonesia sebab kualiti mereka dah setaraf dunia, tapi harga jauh lebih murah. Ada 3 benda yang kau kena ingat lepas tonton video ni. Pertama, Indonesia bukan lagi kawan serantau yang kita boleh pandang rendah dalam bidang automotif. Mereka dah jadi hub ekspor global yang hantar kereta sampai ke 80 negara. Kedua, kawalan mereka terhadap nikel dan bateri kenderaan elektrik buatkan mereka hampir mustahil untuk dikalahkan dalam kos pembuatan kereta elektrik. Ketiga, peluang Malaysia hanya tinggal pada teknologi semikonduktor dan kepantasan Proton untuk berubah menjadi jenama kenderaan elektrik sepenuhnya. Aku nak tanya korang rasa dalam masa 5 tahun lagi, industri kita boleh kejar balik Indonesia dalam segmen kereta elektrik ni? Atau kita akan terus jadi pembeli tegar produk jiran kita? Tulis dekat ruangan komen. Aku nak tengok korang tim Malaysia ke tim reality. Tekan like kalau video ni buat kau sedar yang kita kena bangun dari tidur. Subscribe kalau kau nak terus dapat info-info panas pasal ekonomi serantau yang tak ada kat berita televisyen. Kongsi video ni dekat grup kawan-kawan peminat kereta korang. Dalam dunia 2026 ni, siapa yang lambat sedar, dia yang akan tercengang tengok asap egsos orang lain kat depan. Sampai jumpa lagi dalam video seterusnya. Ya.